ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Asisten Komisioner Polis Ahmad Adnan bin Basri, Ketua Polis Daerah Batu Gajah. Yang dihormati Ketua Bahagian Perikanan. Yang amat dihormati Ketua kita Tuan Haji Ahmad Munawir bin Solihuddin, ceramah liputan kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai sembahyang maghrib berjemaah dan kita bersama-sama membaca surah Al-Kahfi 10 ayat yang terawal dan 10 ayat yang terakhir yang menjadi rutin setiap malam di surau kita di atas keprihatinan dan dihormati kita untuk sama-sama membaca ayat yang Kahfi itu juga surah Al-Mulk selepas zuhur. Itulah wajib zuhur dengan maghrib. Jadi insya-Allah pada malam ini sekali lagi kita akan mendengar ceramah Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Ahmad Munawir bin Solihuddin yang tidak asing lagi kepada kita di surau ini Batu Gajah. Rasanya dekat setahun yang tak mari sini disebabkan pandemik Covid ni. Jadi setelah diberi kebenaran kita mengajarkan pengajian di seluruh surau dan masjid dalam negeri Perak. Jadi mengenangkan pada malam ini malam 27 Rejab bersamaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bersama-sama akan menjayakan program pada daerah itu iaitu Isra dan Mi'raj insya-Allah. Jadi saya dari pihak untuk daerah dan seluruh warga Kejayaan Batu Gajah mereka kasih tinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Nawir kita yang sudi melapangkan masa untuk bersama dengan kita pada malam ini. Sepatutnya Ustaz Nawir ada kelas yang lain maksud saya. Jadi dia terpaksa membatalkan kelas untuk bersama-sama dengan kita pada malam insya-Allah. Jadi saya mohon kepada yang berada di sekitar panjangkan kita adalah di Facebook pada malam ini supaya rakaman ini untuk ambil gambar ceramah sahaja. Jadi tak tuan-tuan ini kepada saya tak dengar kerana gambar penonton. Jadi yang menguasakannya kita tidak senang pakai mic, senang pakai mic. Jadi nanti susah sikit. Jadi masih dua kita sikitkan. Jadi juru kamera dia buat Ustaz Nawir adalah yang untuk ceramah. Jadi gambar penonton itu selesai tak sesuai. Kita boleh mesti surau kita agak kecil sikit. Jadi memang berapa ikut spek sikit. Jadi ceramah saja tu kira-kira rasa maaf tuan-tuan bagi warga yang baca mungkin dah faham, mungkin rakan-rakan yang ada luar yang bukan dari Batu Gajah insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan lapangkan dada tuan-tuan, lapangkan fikiran kita untuk kita menerima ilmu yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Bagaimana kita menerima selain lima waktu ini yang sebelum beberapa waktu. Jadi kita hargailah peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang akan dihurai ataupun dikupas oleh ceramah kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Munawir. Jadi dengan segala hormatnya disilakan kepada Ustaz Ahmad Munawir untuk berkongsi sedikit ayat yang kita pada malam insya-Allah. Disilakan. Ini untuk rakaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Tuan ASP Muhammad Adnan bin Basri, warga IPD Batu Gajah, ya, yang saya kasihi. Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini setelah lama kita terpisah. Macam lagu cinta pula, ya. Ibu-ibu, bapa-bapa rahmati Allah, malam ini saya dijemput untuk membicarakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya ingin membacakan firman Allah dalam surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud subhanallazi, maha suci Allah. Ulama mengatakan fi bidayatil ayat ini tubda'u, dimulakan dengan perkataan tasbih subhana. Kenapa? Sebab tuan-tuan rahmati Allah, litanzihillahi ta'ala min naqais au nuqsan. Apa dia kata ulama tafsir? Untuk menyucikan azhan, otak, our minded, pemikiran kita. Apa dia? Menyucikan Allah Ta'ala ini daripada sifat kekurangan. Pasal apa tuan-tuan? Isra dan Mi'raj ini adalah suatu perjalanan ilmiah, knowledgeable journey, and it is very amazing journey. Pasal apa dikatakan amazing journey ni tuan-tuan? Sebab perjalanan dia yang disebut dalam hadis Nabi hanya menaiki kenderaan yang bernama burak. Yang orang Arab tak pernah dengar, tak nak tengok pun burak ni macam mana rupanya. Nabi kata lajunya seumpama cahaya. Masya Allah tuan-tuan, kita belajar sains dulu, cikgu ajar cahaya ni laju, kelajuan dia tuan-tuan laju. Sebab itu petir kilat cahaya dulu baru bunyi. Betul tak betul? Ke penting kelas sains dulu ni tuan-tuan? Tuan-tuan mati Allah, lajunya buruk ini yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini orang Arab kata zaman Nabi mushma'ul ghairu ma'qul. Muhammad ini gila, majnun, kadzab, penipu, he is a liar. Tuan-tuan, bukan itu saja tuan-tuan, perjalanan yang membawa Nabi ini daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masya Allah, orang Arab kata masafah ba'idah. Apa dia tuan-tuan? Jaraknya bukan dekat.
Kalau ikut kabilah biasa, ada ulama mengatakan mengambil masa 40 malam tuan-tuan, sebulan lebih. Sebulan lebih pergi, sebulan lebih balik. Tapi Nabi SAW boleh berjalan hingga ke Baitul Maqdis, dibawa pula Mi'raj, naik pula ke langit Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi, dalam masa ba'dul atau nisful lail, dalam masa setengah malam. Ini yang kalau otak manusia, dia akan kata impossible. So kita yang beriman ni tuan-tuan, kena letakkan dalam hati kita, dalam pemikiran kita, kalau Allah nakkan sesuatu itu berlaku, boleh ke tak boleh? Jangan ikut cerdik kita. Yang Allahu Rabbi tuan-tuan, hari ni berapa ramai manusia yang dia berfikir mengikut logik. Ni berat ni. Tu ada budak tanya, ustaz, ya, betul ke ada azab kubur? Ada. Betul ke ada ustaz? Ada dalam hadis sahih. Ustaz, macam mana kalau kita test buat uji kaji? Uji kaji macam mana pula? Kalau seorang tu mati ustaz, tengah hari, kita tanam lepas zuhur, masa tanam tu ustaz, kita letak sekali tape recorder. Zaman tu tape recorder lah, perakam. Lepas tu ustaz, kita bajet, soalan kubur dah berjalan, asar karang, sebelum maghrib kita korek. Kita korek ni ustaz, kita ambil balik tape recorder ni, kita pasang. Ada tak suara malaikat muka nakir yang bertanya, "Marabbuka?" Tuan-tuan tengok. Ni kalau kita ni mengikut otak. Manusia hari ni tuan-tuan, dia suka ikut otak, dia tak suka ikut dalil naqli. Dalil naqli ni apa dia? Daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ada yang tanya tuan-tuan, ustaz, malaikat ni ramai kan? Ramai. Ustaz, ada di antara malaikat macam Jibril menyampaikan wahyu, betul? Israel mengambil nyawa, betul? Munkar Nakir tanya orang dalam kubur, betul? Ustaz, Israfil meniup sangkakala, sungguh? Dia tiup sangkakala tu ustaz bila berlaku kiamat, betul tak ustaz? Bila bangun daripada kematian, dia tiup sangkakala, orang dibangkitkan kembali, betul tak ustaz? Namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, betul tak ustaz? Betul. Tapi itu ustaz akan datang lama lagi. So Israfil ni sekarang ni apa kerjanya? Tuan-tuan, tanya pula apa itu. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, dalam perkara umurul ghaibiyat, dalam perkara-perkara ghaib, kita tak boleh fikir dengan otak kita yang tak berapa cerdik ni. Jangan marah orang parik kata tengin 7 keturunan, tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itu perjalanan Isra wal Mi'raj ini kita kena imani tuan-tuan, apa dia? Ianya perjalanan yang kalau Allah hendak ia berlaku, ia boleh berlaku. Jangan kita mempertikaikan tuan-tuan kesahihan peristiwa ini, kita mengatakan mana boleh, mustahil kalau ikut logik. Jangan ikut logik manusia. Kalau ikut logik manusia tuan-tuan, akan berlaku orang yang rosak imannya. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah bawa Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkati kedua-dua masjid ini, linuriyahu min ayatina, sebab kami nak tunjukkan kepada apa dia, manusia umat Muhammad, apa dia di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Cerita Isra' Mi'raj ni banyak tuan-tuan. Semalam saya berceramah di sekolah Raja Perempuan Ta'ya kepada pelajar-pelajar. Saya ceritakan tentang
Masyitah, tukang sikat kepada anak perempuan Fir'aun yang menjaga dia punya akidah. Subhanallah. Di mana tuan-tuan berlaku peristiwa ini yang Nabi cium bau wangi, raihah tayyibah, Nabi cium bau wangi ini, Nabi kata, ma'adhi raihah ya Jibril, apa bau ni wahai Jibril, bau apa ini? Jibril kata, inna Masyitah di binti Fir'aun. Apa dia? Bau ni, bau apa dia? Bau Masyitah, tukang sikat. Masyitah ni bukan nama tuan-tuan, bukan nama orang. Masyitatun ini nama jawatan. Tapi aku tak tahu grade berapa, N18 ke 19, tak tahu tuan-tuan, jangan marah, tak tahu grade berapa. Tapi itu nama jawatan yang bekerja sebagai tukang sikat kepada anak perempuan Fir'aun. Tengok sikat-sikat ni tuan-tuan, izzaqata, dalam riwayat mengatakan tengok sikat-sikat ni tah macam mana sikat ni jatuh. Bila jatuh, Masyitah ni dia melatah. Apa bunyi melatah dia tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan apa bunyi melatah dia tu? Kalau kita apa bunyi melatah? Apa cut? Apa kak? Lagi teruk yang terlanggar batu kuat mencara ni. Ada tut, tut, lagi teruk tuan-tuan. Tapi Masyitah melatah dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata apa dia tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhanku. Anak perempuan Fir'aun dengar, the daughter of Pharaoh, bila dia dengar perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dia menyatakan kepada Masyitah, siapa itu Allah yang kamu sebut itu? Abi, bapa aku ke? My father? Lalu apa kata Masyitah tuan-tuan? La, tidak. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abuki, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Bapak kamu bukan Tuhan. Berani tuan-tuan, berani. She dare to tell the truth. Berani tuan-tuan untuk apa dia? Berkata perkara yang benar semata-mata nak menjaga akidah. Kita hari ni tuan-tuan, berani tak cakap benar kepada bos? Berani tak? Berani tak tuan-tuan kalau kita datang lambat? Berani tak kita nak terus terang? Bos tanya kenapa lambat? Berani tak tuan-tuan nak bagi tahu, bos saya terlambat sebab semalam tengok cerita Hawaii Five-O. Tertidur bos, subuh pun tertinggal. Itu yang datang lambat. Siapa yang berani cakap macam ni? Orang ini boleh berterus terang macam ini. Dia ni mempunyai kehebatan macam Masyitah. Kebanyakan kita apa dia tuan-tuan? Berbohong. Betul tak? Kadang bos cari tak jumpa. Mana ni? Di Ipoh tuan-tuan, pukul 3 petang lebuh. Mana perginya? Beli goreng pisang dekat Maju Rapat tu, dekat dengan airport tu, airport yang kecil tu. Beli goreng pisang tuan-tuan. Macam mana ustaz tahu? Sebab aku pun beli situ juga. Tuan dirahmati Allah. Bila bos tanya, mana tadi? Tuan-tuan, macam-macam pembohongan yang kita bagi tahu. Kerana apa? For escapism, untuk melepaskan diri. Tapi Masyitah ni tuan-tuan, dia tak takut dengan Fir'aun. Siapa yang tak takut dengan Fir'aun tuan-tuan? Fir'aun ini satu watak yang cukup zalim. Bila anak perempuan Fir'aun mengatakan, kamu kata ada Tuhan ghairu abi, selain daripada bapa aku ada Tuhan lain, aku bagi tahu bapa aku. Masyitah takut tak tuan-tuan? Masyitah kata kalau nak bagi tahu silakan. Dipendekkan cerita tuan-tuan, Fir'aun panggil Masyitah ini, ditanya lagi kepada Masyitah, awalaki rabbun ghairi? Masyitah, apakah ada Tuhan selain daripada aku? Anak aku bagi tahu, my daughter bagi tahu. Apa dia? Kamu mengaku
You confess, kamu mengaku apa dia? Ada Tuhan selain daripada aku. Akulah Tuhan. Masih tak takut tak tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan, kata Nabi, akhirat besok Allah akan tanya, sindir orang yang makhafatan nas. Makhafatun nas atau ruhbatun nas. Apa itu makhafatun nas, ruhbatun nas ni tuan-tuan? Di akhirat nanti Allah akan tanya, kenapa kamu tak bercakap benar dulu di dunia? Kenapa kamu tak mencegah kemungkaran ketika di dunia? Makhafatun nas, ruhbatun nas. Ya Allah, kerana aku takut kepada manusia. Tapi Masyitah tak takut kepada Fir'aun tuan-tuan. Dia bercakap benar. Dia kata, iya, Allah itu Rabbi wa Rabbuk. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Fir'aun. Engkau bukan Tuhan. She tell the truth. She tell the facts. Tuan-tuan rahmati Allah, di akhirat nanti orang yang macam ini, yang tak berani bercakap benar, tak berani mencegah kemungkaran, sebagaimana berhadapan dengan orang yang jahat macam Fir'aun ini, Allah kata apa dia? Hari ini aku tidak akan memberikan rahmatku, kasih sayangku. Hari ini you are alone. Kamu berseorangan. Pergilah minta tolong pada orang yang kamu takut ketika di dunia dulu. Tuan-tuan, kalau Allah halau kita macam tu tuan-tuan, macam mana kita nak selamat daripada azab neraka Tuhan? Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang berlaku kepada Masyitah? Fir'aun ini suruh orang suruhan dia, fa uhmiyat bi bukratin min nuhas. Kata riwayat, disuruh sediakan satu kawah besar, fa uhmiyat, lalu dimasak. Bukan air tuan-tuan, bukan air. Kalau air, siksaannya kata Fir'aun tak seberapa. Tapi apa yang dimasak? Timah yang menggelegak. Tuan-tuan, air panah ni, kata orang Paris, air panah, air hangat ni, kalau kita celup orang, seksa orang, takat melecur je. Tapi jahatnya Fir'aun ini, zalimnya Fir'aun ini, apa dia buat tuan-tuan? Dididihkan, dimasaknya timah ini. Bila direndamkan manusia, daging ni tuan-tuan luruh. Daging ni luruh, tulang itu menjadi hancur dan luluh. Masih tak takut tak tuan-tuan? Dia tetap menjaga akidah dia. Tak macam orang sekarang. Jangan marah tuan-tuan. Orang sekarang kalau ada frustration, kecewa sikit, udah nak murtad. Betul tak betul? Tuan-tuan, ada orang sekarang yang dia frust, yang dia rasa kecewa. Saya rasa kecewa sangat dengan hidup. Orang tak support saya, orang tak support saya, baik saya murtad. Boleh ke cakap macam tu? Tuan-tuan rahmati Allah, kenapa tak jadikan kisah Masyitah ini sebagai iktibar? Yang Allah tunjukkan, linuriyahu min ayatina, aku nak tunjukkan kepada manusia, jaga akidah sebagaimana Masyitah. Walaupun dihebui, dicampak dalam periuk yang besar tuan-tuan, penuh dengan timah yang menggelegak. Masya Allah, bukan dia seorang, suaminya, his husband. Yang keduanya, dicampak anak-anak. Riwayat mengatakan ada 3 orang anak dia tuan-tuan, dicampak seorang demi seorang. Masyitah tetap tidak mengubah akidah dia. Sehinggalah Masyitah ini membawa seorang baby tuan-tuan, bayi. Pada masa ini dia agak ragu-ragu nak terjun ke tidak, sebab dia rasa kesian dekat baby ni tuan-tuan. Yang ada baby, tuan-tuan, yang pernah ada baby yang baru lahir, baby newborn, tuan-tuan rasa sayang tak baby ni? Ibu-ibu sayang tak? Tengok kulit dia halus, yang mulus. Bila kita cium baby ni tuan-tuan, bau bedok Johnson & Johnson, betul tak? Kalau busuk tu malah mandikan budak lah tu.
Bayangkan tuan-tuan, baby yang kulitnya gebuk, halus mulus ini nak direndam dalam satu periuk besar yang berisi timah yang menggelegak. Bagi orang yang normal otaknya tuan-tuan takkan sanggup. Lebih baik menipu, betul tak? Salah tak tuan-tuan menipu untuk mengelakkan daripada dibunuh? Islam mengatakan tak salah tuan-tuan kalau darurat terpaksa. Tetapi Masyitah tuan-tuan tetap memegang akidahnya, tapi bila nak dicampurkan dalam periuk besar berisi timah ini, dia agak taradud, ragu-ragu. Lalu Allah mentakdirkan bayi Masyitah ini tuan-tuan yang baru berapa bulan ini boleh bercakap, dia takallam. Apa kata bayi ini? Ya ummi qa'i wala taqa'asi. Ya ummi qa'i, wahai ibu, terjun, lompat, wala taqa'asi, jangan ragu-ragu ibu. Fa inna azabad dunya, sesungguhnya azab di dunia, siksaan di dunia ini, a'wanu min azabil akhirah, lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan azab di akhirat tuan-tuan. Lalu Masyitah terjun bersama dengan bayi dan syahid satu keluarga. Mereka ini menjadi syuhada tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana Masyitah boleh mendapat akidah yang sebegini? Bagaimana Masyitah ni tuan-tuan serta keluarganya and his family and her family boleh dapat kekuatan tuan-tuan, the strength, kekuatan iman ini bagaimana? Ini yang Allah SWT tuan-tuan mewajibkan kepada Nabi. Farada ala ummati bi 50 salatan. Pada malam Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan, Allah Ta'ala mewajibkan kepada umat Muhammad ini pada asalnya sebanyak 50 waktu solat. Sebab apa tuan-tuan? Masyitah dengan Allah Ta'ala ini connectionnya amat rapat dengan ibadat yang dilakukan. Maka bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj, untuk menguatkan iman akidah sebagaimana Masyitah, Allah fardukan fi awwali marrah, for the first time, pada mula-mula sekali 50 waktu solat. Tuan-tuan, 50 waktu solat. Jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya, apa yang Allah fardukan kepada kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Allah fardukan ke atas umatku 50 waktu solat. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tastati'u zalik. Umat kamu tak mampu. Umat aku lagi besar, umat aku ni lagi kuat, pun tak mampu nak buat banyak itu punya solat, apatah lagi umatmu wahai Muhammad. Farji', patah balik, jumpa balik dengan Tuhan kamu. Falyukhaffif anka rabbuka wa anhum. Apa dia? Minta diskaun, minta agar Allah Ta'ala ringankan, kurangkan. Nabi ni tengok Jibril alaihissalam macam mana Jibril. Jibril pun menganggukkan kepalanya, mengatakan, sekiranya kamu mahu wahai Muhammad jumpa balik dengan Allah, minta takhfif, minta kurang. Tuan-tuan, Nabi naik minta kurang, lalu dikurangkan 10. Jumpa balik dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, jumpa balik Allah Ta'ala, minta kurang lagi. Nabi naik balik tuan-tuan, minta kurang. Kerana apa Nabi buat macam ni tuan-tuan? Kerana Nabi sayangkan umatnya.
Nabi takut bila dengar Nabi Musa kata umat kamu ini tidak mampu buat sampai 50 waktu. Nabi dengan sayangnya, tanpa perasaan ihsan, sayangnya ini pergi bertemu dengan Allah, minta kurang, turun naik, lalah tinggal 5 ni pun Nabi Musa kata apa dia, berat juga 5 waktu ni, naik balik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, ya Musa, qad istahyaitu min rabbi. Sudahlah wahai Musa, aku dah malu dah nak jumpa dengan Tuhanku, minta kurang lagi. Dah 5, minta kurang lagi. Tuan-tuan, ya ini ada orang dengar ceramah ustaz, baca hadis ni, dia dengar dia ralat benar ni kata. Tu yang duduk bawa kemah, time makan dia tak makan, dia ralat benar. Bila kawan dia tanya, ngapa ni menung ni? Dah, aku teringat cerita ustaz tadi. Nabi pun naiklah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan ya, ada cerita tuan-tuan, ustaz cerita, Nabi pun naiklah balik. Kalau teman-teman naik, biar tak ada minta ngapa. Tuan-tuan, qad qaddarallahu ta'ala ala ummati Muhammad, kata ulama, Allah sudah mentakdirkan bahwasanya 5 waktu solat yang kita buat sehari semalam ini tanpa adalah apa dia, fursatan zahabiyatan, adalah peluang keemasan, opportunity untuk kita bertemu dengan Allah, kita mengadu kepada Allah. Hari ini kita suka mengadu dalam Facebook, tak? Kita sikit-sikit tulis dalam Facebook, hari ini saya merasa cukup kecewa, hari ini saya merasa, hari ini aku marah betul dengan seekor anjing, kerana nak mengelakkan dia aku jatuh dalam longkang, contoh. Hari ini aku cukup tak suka kepada popek. Semua kita nak mengadu kepada Facebook, wall Facebook. Tuan-tuan, kenapa kita tak nak mengadu kepada Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku memohon kepada aku dengan satu permohonan, aku dengar, aku akan memakbulkan doanya. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, salat ini kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita ini meriliskan tension, hypertension tuan-tuan. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Bukankah dengan mengingati Allah itu akan menenangkan fikiran kita? Tidak tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan baca Quran tadi, alhamdulillah ya, imam kita mengatakan di sini buat rutin kebiasaan membaca surah Al-Kahfi. Wonderful. Orang India kata nalai reket super. Baca bukan saja-saja baca tuan-tuan, ada fadilat dia, ada khasiat dia, ada apa dia, kelebihan dia. Apa itu? Antaranya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah, membaca Al-Quran itu akan menenangkan jiwa? Tadi tuan-tuan lepas solat kita baca zikir, Astaghfirullahaladzim, zikir, ingat Allah. Baik itu tuan-tuan, kalau kita ada masalah, kita pergi karaoke, dia tak akan menenangkan hati. Berarak mendung ke labu, David Armugam, mengekori langkahku masih tak selesai masalah tuan-tuan. Waktu orang kecewa cinta, bila nyanyi lagu kecewa cinta, tu yang bunuh diri tu. Tuan-tuan, dalam solat ini Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, apa yang disebut oleh Allah Ta'ala tuan-tuan?
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah. Tapi tuan-tuan, boleh tak kita minta tolong dengan tidak solat? Tak boleh. Boleh ke tuan-tuan, kita ini yang banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, dah sampai satu tahap tuan-tuan, kita tak boleh dah nak tahan jiwa kita yang banyak maksiat ini tuan-tuan, terus-terus angkat tangan, terus-terus berdoa, ya Allah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Boleh ke tuan-tuan macam tu tanpa solat? Dan tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita buat benda maksiat, tiba-tiba kita nak Allah tolong kita, boleh tak boleh tuan-tuan? Pergi tikam 6 ekor, bukan orang sini, ini cerita Mongolia sana ni. Tuan-tuan pergi kedai ekor, tikam nombor 4451. Jangan tikam pula nombor ni. Lepas tikam nombor 4451, tuan-tuan beli RM10, lepas tu tuan-tuan berdoa. Boleh ke? Allahumma ya Allah, agar aku menang nombor ni ya Allah. Boleh ke? Wrong. It is very wrong. Patut Allah ajar tuan-tuan bagaimana nak minta tolong daripada Allah. Wasta'inu bisabri. Pertama dengan sabar, be patient. Tuan-tuan rahmati Allah, hari ni kita diuji dengan COVID-19, betul tak? Satu wabak yang menyebabkan kita runsing, kita tension tuan-tuan, kita stres. Satu wabak tuan-tuan, nak pergi mana kena pakai pelitup muka. Saya pun tak suka pakai pelitup muka ni tuan-tuan, lemah. Tambah kalau saya ceramah, hari tu saya ceramah satu bangunan, aku tak mau sebut, naik tangga. Dah lah tangga tu tinggi, pakai pula pelitup muka, rasa nak mampus rasa tuan-tuan. Tahu mampus? Sesak nafas. Sampai atas, yang menjemput tu pula kata, "Ngapa ustaz? Letih ke?" Lagi mau tanya lah tuan-tuan. Dah letih, pakai pula pelitup muka, sejadah bawa puluh kelio. Apa kejadah tuan-tuan? Bini kita tak bawa kopi tu kan? Stres kan? Kata mati Allah, apatah lagi kita stres dengan ujian Allah. Itu adalah ujian Allah. Bagaimana nak menghilangkan stres? Pertama, betulkan persepsi kita. Positive thinking tuan-tuan, anggap ini adalah ujian daripada Allah. Nabi bersabda, fayubtala rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu Allah akan uji mengikut kekuatan keimanannya. Lagi kuat dia berpegang dengan agama, lagi kuat dia nak ikut agama, lagi kuat ujian Allah bagi. Tuan-tuan, bila jadi COVID-19 ni, apa yang berlaku pada kita? Tahun lepas kita tak dapat solat tarawih berjamaah, betul tak? Di mana kita solat tarawih tuan-tuan? Di rumah masing-masing. Unsin nak? Unsin. Siapa yang unsin? Yang tak boleh jadi imam. Aku tak unsin, sebab aku jadi imam. Mula kita kata, alah sembahyang tarawih ni sunat ya, tak payah duk sibuk lah. Tapi unsin jangan tuan. Sebab apa? Your wife, isteri kan? Bang, apa bang? Gaji menolak rasa bang, tak solat tarawih ni. Bang, abang. Dah. Call ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ustaz, orang rumah, bukan Allah, orang rumah paksa saya, perosoh saya ustaz, supaya buat solat tarawih di rumah. Masalahnya ustaz, saya ni kalau jadi imam, Fatihah je saya tahu. Boleh tak ustaz jadi imam baca Fatihah je? Saya kata boleh, sah. Tahu ni ustaz, tidaklah ngapal surah-surah kecuali satu je ustaz, Qul huwallah. Saya kata bacalah Fatihah, bacalah Qul huwallah, daripada rakaat pertama tu sampai witir baca Qul huwallah, tak ngapa, sah. Oh, lega ustaz cakap kopi tu kata. Tuan-tuan, minggu depannya dia call lagi. Dia kata, ustaz,
Ni bukanlah nak bertanya, nak mengadu. Ngapa? Isteri saya ustaz, bila saya jadi imam baca qul Allah je, isteri saya pula dia perli, dia kata, "Bang, takkan qul Allah je." Isteri pun satu hal juga, tuan-tuan. Kan lagi, apa pula lagi ni? Ustaz, kan antara rakaat ke rakaat tu ada selawat. Kalau tak baca selawat, boleh dah ustaz? Saya kata, tak baca selawat pun sah tarawih tu. Kenapa tak ingat selawat? Selama ni follower je ustaz, ikut je. Habis tak pernah dengar selawat ni. Mana pernah ustaz, saya ikut apa itu je. Allahumma salli ala Muhammad, patutnya sallallahu sallim alaih. Rindu Ramadan kan? Tapi saya ikut ustaz. Ada masalah. Tak betul ya? Bila kira nak balik sampai 4 rakaat, mau kita balik. Abang Ijam dia sebut tu. Tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ada hikmah COVID-19 ni. Kita tak boleh meraya, tak boleh pergi mana, duduk di rumah, nengok muka isteri, nengok muka anak. Solat tarawih dengan anak-anak, baru kita tahu solat anak kita macam mana, baru anak tahu bapak jadi imam mana rupa. Baru isteri tahu, oh laki aku rupanya ingatkan pergi tarawih, tidak pergi dandut rupanya. 4 darah duduk di tepi sungai, macam taranum. Rupanya karaoke. Bukan orang sini, Mongolia punya cerita tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, kita stres tentang vaksin. Betul tak? Nabi SAW bersabda, "Innallaha anzalad da' wa dawa." Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan penyakit dan penawar. Setiap penyakit ada penawarnya, illal maut, kecuali mati. Walikulli da'in dawaan. Apa dia tuan-tuan? Setiap penyakit ada penawarnya. So bila kita ini disuruh ambil vaksin, itu namanya ikhtiar. Wasta'inu bis-sabri, minta tolong dengan Allah dengan pertama passion sabar, wassalah, salat. Kalau tuan-tuan menjadi frontliner yang disuruh ambil vaksin, ambil sebab berdasarkan kepada hadis Nabi. Tuan-tuan dengar khutbah yang lepas, pejabat mufti telah mengesahkan khutbah ini yang ditulis oleh ustaz-ustaz di Jabatan Agama, mengatakan Nabi sebut apa dia, setiap penyakit ada penawarnya. Maka tuan-tuan, kita kena usaha. Nabi kata fatadawau, maka hendaklah kamu berubat. Usaha bagaimana? Ambil vaksin ni, cucuk. Lepas ambil vaksin, cucuk ni tuan-tuan, selepas usaha dia datang tawakal. Ba'da ikhtiar tawakal, mesti bertawakal. Apa dia? Bisalah, semayang. Allahumma ya Allah, oleh kerana aku ni frontliner ya Allah, PDRM, maka aku telah dicucuk ya Allah, walaupun tanpa redha aku ya Allah, buat suruh. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepadamu ya Allah, agar vaksin ini sebagai ikhtiarku, sebagai usahaku, aku bertawakal kepadamu ya Allah, agar dijauhi daripada penyakit COVID-19. Itu yang Islam suruh. Bukan buat bad perception, negative thinking, vaksin ini adalah Yahudi, ya perancangan Yahudi. Tonton bukan main, kita tulis dalam Facebook. Sampai tuan-tuan, jururawat nak cucuk menteri tu, dia boleh buat pula macam tanda H. Apa kejadah tuan-tuan? Tanda H maknanya apa? Singkatan daripada Yahudi. Tuan-tuan, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW menyatakan usaha kita untuk berikhtiar, Allah Ta'ala yang akan menyembuhkan. Boleh tuan-tuan ya? Boleh ya?
Sebab itu tuan-tuan mati Allah, saya nak baca satu hadis. Ya, pukul 9 kita habis. Tak usah risau. Pukul 9 kita habis, makanan tu masih panas lagi. Ya. Memang banyak alasan ni, orang sejuk pula ustaz makan tu, ya. Alasan tak nak dengar lama-lama, ya tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah, dalam satu hadis, annallaha ta'ala yaqulu li 'abdi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan bertanya kepada hamba-Nya di hari kiamat ni. Besok ni cerita hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Allah Ta'ala bertanya, alam uzawwijka, bukankah aku telah mengahwinkan kamu? Yang ini tuan-tuan, bukankah kamu di dunia hari itu sudah bertemu jodoh? Dan isterimu juga cantik macam Mira Filzah, amazing, wonderful. Apalagi Allah tanya pada seorang hamba, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakan kamu, memberi kamu jawatan yang hebat dengan gaji yang bagus? Alam usakhir laka khayla wal ibila, Allah tanya lagi, bukankah kamu telah aku berikan kenderaan yang baik? Kalau zaman Nabi tuan-tuan kuda dan unta, zaman kita Allah bagi kita kenderaan BMW 7 Series, Nissan X-Trail. Tuan Zul kita pun naik Nissan X-Trail lah sekarang ni. Hebat Tuan Zul. Nyeling kepala Tuan Zul. Tuan-tuan, apa Allah kata lagi, ya, wa azarka tarasu wa tarabba, bukankah aku telah menjadikan kamu sebagai ketua, sebagai pemimpin, dan daripada jawatan kamu itu kamu mengambil keuntungan dunia? Hamba ini menjawab, bala, benar ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, Allah pun bertanya lagi, afazalanta annaka mulaqi, apakah kamu ingat kamu takkan bertemu dengan aku? Ketika di dunia kamu tenggelam dengan nikmat dunia, dapat isteri cantik, kenderaan bagus. Tuan-tuan, dapat isteri yang cantik, manja ni, jangan dapat isteri yang begini, kita tak pergi solat, kita tak pergi kuliah pengajian. Okey, ni malam ni yang bawa isteri malam ni, saya cukup rasa gembira, dan insya-Allah tuan-tuan takkan ditanya soalan macam ni di akhirat. Tapi tuan-tuan, oleh kerana isteri ni menghalang kita pergi masjid, bang, nak pergi mana? Manja je bunyi. Ya abang ada ceramah Islam Merah lah, bang, kan malam Jumaat. Maka bang belum ramai dengar. Tuan, terus tak jadi. Udah elok pakai kain plekat, londeh balik tuan-tuan. Allah kata ni isteri ni, memang isteri ni, kenapa isteri itu kamu jadikan alasan tak nak pergi kepada menyembah aku, berjamaah, dengar kuliah? Tuan-tuan, Allah kata alam usakhir laka khayla wal ibil, bukankah aku dah bagi kamu kenderaan bagus? Ya. Sampai tak kenderaan itu ke surau masjid? Abah tanya tuan-tuan, kita naik kenderaan ni pergi mana tuan-tuan? Kita boleh naik pacuan 4 roda sampai ke hutan Pahang. Kita boleh pergi Tasik Bera, kita boleh pergi tuan-tuan Tasik untuk pergi memancing, semata-mata pergi memancing, naik 4-wheel drive macam camel trophy. Zaman saya dulu camel trophy tuan-tuan, masuk lecak, masuk lubang, lepas. Pasal apa? Nak pergi memancing, hobi. Tapi tuan-tuan, pernah tak kenderaan ini sampai ke surau yang jalannya tak berlubang, tak berlumpur, tak berselut, jalan tar elok je tuan-tuan? Sampai ke tak sampai kenderaan ni? Allah akan tanya. Apalagi tuan-tuan, bukankah aku menjadikan kamu ketua, paling tidak ketua keluarga? Apakah dengan jawatan kamu sebagai ketua di jabatan ketua keluarga ini menjadikan kamu ingat kepada aku? Tak, kita tenggelam dalam nikmat dunia.
Allah tanya soalan tuan-tuan menyebabkan kita terduduk. Apa dia? Apakah kamu fikir ketika di dunia dulu kamu takkan jumpa dengan aku? Apa makna takkan jumpa dengan aku? Mulaqi, apa makna dia? Kamu takkan mati. Syatamut, kamu akan mati. Dan bila kamu mati, kamu dah dibangkitkan hari ini. Kamu percaya tak adanya hari kebangkitan? Percaya tak harinya hari kiamat? Mereka menjawab, ya, ya Allah. Maka Allah Ta'ala akan jawab, al-yawma ansaka kama nasitani. Al-yawma ansaka kama nasitani. Hari ini aku akan lupakan kamu sebagaimana kamu lupakan aku. Apa maknanya tuan-tuan? Hari ini tak ada syafaat untuk kamu, tak ada kasih sayang aku kepada kamu. Hari ini kamu akan dimasukkan ke dalam nerakaku. Sebab apa? Kerana dulu ketika di dunia kamu tak solat. Ketika di dunia kamu tidak mendidik anak-anakmu dengan Islam, dengan pemahaman Islam, takut kepada aku. Kamu tak dengar firman aku di dunia itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, daripada api neraka. Tapi kamu tak jaga, kamu tak suruh mereka solat. Tuan-tuan, sempena Isra wal Mi'raj ini, sempena disebut kepada kita Allah Ta'ala menurunkan kefarduan solat ni, tuan-tuan, tolong jaga solat kita dan anak-anak serta isteri. Ajar mereka ni tuan-tuan, alimuhum, bagaimana untuk mengerjakan solat. Allah akan tanya di akhirat. Kita suruh anak solat, tapi tuan-tuan, ada tak kita belikan pakaian untuk solat, peralatan untuk solat? Allah akan tanya, jangan main-main. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, ketua keluarga, kamu akan ditanya nanti, tuan-tuan. Apa salah tuan-tuan gaji kita belikan baju Melayu, kita belikan kain pelekat, kita belikan jubah, kita belikan serban. Apa salah? Daripada kita habiskan tuan-tuan duit kita pada benda-benda yang maksiat, benda-benda yang Allah murka, benda-benda yang Allah larang. Boleh tuan-tuan belikan buku-buku agama, tuan-tuan. Bagaimana panduan solat, belikan tuan-tuan internet, suruh anak tengok video cara mengerjakan solat dengan betul. Tapi kita tuan-tuan beli internet, beli apa benda ni, ya, beli orang kata rangkaian internet ni untuk apa? Tengok video. Ini masalah dia. Anak-anak kita terpekak ni, pekuk dengan earphone tu tuan-tuan, tengok video, tengok nyanyi Korea, tak faham pun tapi suka. Macam kita lah tuan-tuan, kalau naik kereta, bila pasang je stesen radio apa yang kita nak dengar tuan-tuan? Jarang kita nak dengar iKim, betul tak betul? Kalau iKim tu cepat-cepat tukar. Siapa tu? Akulah tuan-tuan. Rahmati Allah. Maka kita kena muhasabah balik, refleksi balik. Mudah-mudahan solat yang Nabi dapat ketika malam Isra wal Mi'raj ni tuan-tuan akan mendapat menjadi tarbiyah kepada kita. Dan Allah sebut dalam ayat ni, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi. Sesungguhnya sembahyang itu berat, melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Boleh tuan-tuan ya? Cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang menjemput saya kepada apa orang kata IPD Batu Gajah ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang merakam secara live malam ini. Pertamanya Abang Abu Bakar Osman, saya perkenalkan daripada page audio kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dalam page audio kuliah. Dalam ni tuan-tuan, satu Malaysia satu dunia sebenarnya boleh tengok page audio kuliah ni. Banyak ustaz-ustaz, ulama-ulama yang membicarakan macam-macam ilmu. Dan yang kedua, Abang Aziz Hassan daripada page Syiar Kuliah. Juga tuan-tuan boleh rujuk dan tuan-tuan boleh tengok apa saja ilmu yang tuan-tuan nak belajar, boleh lihat dalam page-page ini. Okey tuan-tuan ya, insya-Allah. Dan bersama saya juga tuan-tuan, saya minta ya kepada tuan kita mengizinkan yang mana ada kru saya ini ada membawa
barangan buatan Islam, makanan Islam. Boleh tuan-tuan lihat, kalau nak beli pun tidak dipaksa, boleh beli. Ada air syifa, ada makanan-makanan produk Islam. Sebab apa tuan-tuan? Kita solat dan makanan kita juga mestilah bersih. Jangan makan benda-benda yang syubhah dan kotor. Boleh tuan-tuan ya? Bila kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salat, minasy syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih.